Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam slot PDPR Bahasa Melayu tahun 3 bersama dengan Cikgu Sabah. Cikgu harap murid-murid sudah bersedia untuk mengikuti sesi pembelajaran pada minggu ke-23 ini ya. Minggu ini kita masih meneruskan tema 3, unit 9 iaitu alatan keselamatan. Fokus pembelajaran kita pada hari ini ialah kemahiran membaca dengan DSKP 2.2.1 dalam kurungan 3, di mana dalam DSKP ini kamu akan mempelajari cara menyatakan idea keseluruhan. Jika kamu sudah bersedia, boleh buka buku teks kamu pada halaman 54 untuk kita sama-sama meneliti atau membaca petikan yang bertajuk Lampu Keselamatan. Objektif pelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat membaca, memahami dan mengecam idea keseluruhan. Manakala kriteria kejayaan pula yang pertama, kamu dikatakan berjaya jika dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 idea utama dan 2 idea sampingan yang terdapat di dalam teks. Yang kedua, kamu dikategorikan berjaya untuk slot PDPR kali ini jika kamu dapat menyatakan idea keseluruhan yang terdapat di dalam sesuatu teks. Apakah yang dimaksudkan dengan idea keseluruhan? Mari semak nota cikgu. Yang pertama, idea keseluruhan adalah idea yang menceritakan keseluruhan teks atau petikan. Bermaksud, idea keseluruhan adalah berkenaan aspek yang dihuraikan di dalam teks atau petikan. Yang kedua, idea keseluruhan dapat dilihat melalui hubungan atau perkaitan atau garapan di antara idea-idea utama di dalam petikan. Yang ketiga, idea keseluruhan hanya akan diperoleh atau diketahui apabila kita selesai membaca keseluruhan teks atau petikan. Cikgu terangkan begini ya. Jika kamu hendak mengetahui idea keseluruhan dalam satu-satu petikan, kamu harus membaca petikan tersebut sehingga selesai. Sekiranya kamu tidak selesai membaca petikan, kamu tidak akan mendapat idea keseluruhan bagi petikan tersebut. Sesuatu petikan akan membicarakan tentang satu perkara dan perkara itulah yang merupakan idea keseluruhan bagi petikan. Okey, gambaran idea keseluruhan itu boleh kamu lihat melalui idea-idea utama. Jadi memang pentinglah kena baca hingga habis. Ya, satu-satu petikan barulah kamu dapat idea keseluruhan. Cikgu harap kamu sudah bersedia dengan alat tulis dan buku teks Bahasa Melayu jilid 1 kamu. Kamu boleh buka halaman 54 kerana petikan inilah yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Petikan pada muka surat 54 ini bertajuk Lampu Kecemasan. Kemahiran yang akan kita pelajari ialah kemahiran membaca dan di SKP serta aktivitinya ada dinyatakan di bahagian bawah halaman tersebut. Sebelum kita buat huraian dan perbincangan lanjut tentang petikan ini, mari baca petikan ini bersama-sama dengan Cikgu Sabah terlebih dahulu. Lampu kecemasan.
Makmal komputer di sekolah Imran baru sahaja dilengkapi dengan lampu kecemasan. Lampu kecemasan ini diletakkan di bahagian atas pintu keluar dan pada bahagian siling bangunan. Lampu kecemasan ini berfungsi secara automatik. Apabila bekalan elektrik terputus, lampu ini akan menyala. Sebaliknya, apabila bekalan elektrik kembali pulih, lampu ini akan terpadam. Lampu kecemasan ini berfungsi untuk menerangi makmal komputer buat sementara. Lampu kecemasan memberikan pelbagai kebaikan kepada murid-murid. Lampu ini memudahkan murid-murid dan guru-guru keluar dan menyelamatkan diri dengan cepatnya pada waktu kecemasan. Alat ini juga dapat mengelakkan suasana panik apabila bekalan elektrik terputus. Baik, demikian tadi secara ringkas tentang petikan ini, tentang lampu kecemasan. Kalau kamu tak pernah tengok lampu kecemasan, macam inilah rupa lampu kecemasan, ya. Bentuknya segi empat, tepat. Biasanya dia dipasang pada bahagian pintu bilik-bilik khas. Kalau kat sekolah kita, dalam makmal komputer, kemudian dalam makmal sains, ya, di bahagian pintunya ada terpasang, ya, lampu kecemasan ini. Begitu juga dia dipasang di bahagian siling bilik-bilik khas. Di perpustakaan kita pun ada, ya, lampu kecemasan ini. Baik, sekarang mari kita fokus perbincangan kita kepada mencari idea keseluruhan bagi petikan. Ya, cikgu harap kamu boleh tumpukan perhatian. Baik, kalau kamu perhatikan petikan ini, dalam petikan ini terdapat tulisannya, ya, tulisannya ditulis dalam dua warna yang berbeza. Yang pertama warna biru dan yang kedua warna hitam. Jadi sebenarnya tulisan ini membawa maksud yang tertentu, ya. Baik, sebelum tu mari kita bincang tentang petikan ni. Kalau kamu dapat lihat petikan ini sebenarnya ada 3 perenggan. Ni perenggan yang pertama, ya. Ni dari sini ke sini perenggan yang pertama. Kemudian kita ada perenggan yang kedua, dari sini ke sini perenggan yang kedua. Kemudian kita juga ada perenggan yang ketiga, dari sini ke sini ialah perenggan yang ketiga. Dan dalam setiap perenggan, cikgu dah beritahu pada kamu sebelum ni, dalam setiap perenggan terdapat satu idea utama. Ya, kalau ada 3 perenggan, maka ada 3 lah idea utama, ya. Idea utama ini, ya, dalam setiap perenggan ini adalah ayat yang pertama dalam satu-satu perenggan. Namun begitu ada kekecualian, ya. Kita akan bicarakan kekecualian ini nanti. Tapi untuk konteks petikan ini, ayat yang pertama bagi setiap perenggan merupakan idea utama. Dan kalau kamu dapat perhatikan, idea utama bagi setiap perenggan ini telah ditulis dengan menggunakan tulisan yang berwarna biru. Semua tulisan yang berwarna biru ni ada 3, cikgu rasa 3 ayat yang telah ditulis dengan warna biru bagi tiap-tiap perenggan ini merupakan idea utama. Kalau kamu boleh lihat, ayat yang pertama itu telah idea utama dia dah ditulis pada ruangan yang pertama kat bawah ni. Untuk perenggan yang kedua pula, dia dah tuliskan kat sini. Ya, kamu dapat lihat tak ayatnya masih ayat yang sama.
Yang pertama, makmal komputer sekolah Imran baru saja dilengkapi dengan lampu kecemasan, ditulis di sini. Kemudian yang kedua, lampu kecemasan ini berfungsi secara automatik, ditulis pada ruangan ini. Dan yang ketiga, lampu kecemasan memberikan pelbagai kebaikan kepada murid-murid, ditulis pada ruangan yang ketiga ini. Ya. Ada 1, 2 dan 3. Ini semua telah ditempati oleh idea utama dalam setiap perenggan. Jadi, untuk yang keempat ini, dia lain sikit, dia special sikit, dia bentuk anak panah. Jadi sebenarnya garapan untuk ataupun susunan bagi setiap idea utama ini menceritakan tentang apa. Okey, cikgu nak tanya daripada perenggan yang pertama hingga perenggan yang ketiga ni, ya, ini idea utama dia 1, 2, 3, sebenarnya dia cerita tentang apa? Okey, dia cerita tentang apa? Cerita ataupun perkara yang dia huraikan tu sebenarnya tentang satu benda je. Dia tak cerita banyak. Perkara apa yang dia ceritakan? Dia nak cakap tentang apa petikan ini? Dia menjurus ke arah mana? Kalau kamu nak senang, sebenarnya jawapannya ada depan mata kamu. Okey? Hanya satu perkara diceritakan oleh ketiga-tiga perenggan ini dan perkara tu diulang-ulang dari perenggan yang pertama hingga perenggan yang kedua, perenggan yang ketiga, diulang-ulang perkara yang sama. Okey, mula dari perenggan yang pertama, makmal komputer sekolah Imran baru saja dilengkapi dengan lampu kecemasan. Itu idea yang pertama. Kemudian yang kedua, lampu kecemasan ini berfungsi secara automatik. Idea utama yang kedua. Kemudian lampu kecemasan memberikan pelbagai kebaikan kepada murid-murid. Jadi apakah perkataan yang diulang-ulang, yang kerap diulang-ulang dalam setiap perenggan? Itulah idea keseluruhan. Itulah sebenarnya perkara yang hendak disampaikan kepada pembaca. Dan itulah isu ataupun maklumat ataupun fakta yang penulis ni nak awak tahu. Jadi ringkasnya, tulis secara ringkas. Idea keseluruhan teks adalah tentang apa? Okey? Tugas awak lengkapkan jawapan untuk ni. Nak buat macam mana? Buat macam ni. Okey, macam biasa dalam buku penulisan awak, buku panjang awak, tulislah semua maklumat-maklumat ini seperti biasa. Kemudian salin benda ni dalam buku dan jangan lupalah samalah seperti ni awak cuma perlu lengkapkan bahagian ini saja dalam buku penulisan awak. Selesai satu tugasan. Ada lagi satu. Satu lagi kita akan cuba buat yang ini. Yang ni cikgu nak awak berikan perhatian sebab yang ini dia ada kelainan sikit. Jadi awak perlu fokus dan berikan tumpuan kepada apa yang cikgu nak sampaikan, ya. Baiklah, tapi sebelum tu bila awak nak buat ni jangan lupa, ya, macam biasa jangan lupa tulis ni semua dalam buku aktiviti awak pada bahagian atas. Baik, awak boleh buka pada halaman 62 dan 63 buku aktiviti jilid 1 awak. Mari kita baca sama-sama, kita cuba fahamkan. Baca dan fahami dan kenal pasti idea keseluruhan. Baik, kita nak kenal pasti idea keseluruhan dalam petikan ini, ya.
Dia suruh kenal pasti idea keseluruhan. Mudah dan selamat. Imran ke rumah Iskandar. Iskandar mengajak Imran ke dapur untuk menikmati kuih-muih yang disediakan oleh ibunya. Iskandar membancuh minuman untuk Imran. Baik, ini perenggan yang pertama. Ingat, perenggan yang pertama. Dan dalam perenggan pertama ini ada tulisan yang berwarna hitam pekat. Iskandar mengajak Imran ke dapur. Ini ayat yang pertama dalam perenggan pertama dan telah ditulis dengan menggunakan tulisan warna hitam pekat, dan maklumat ini dah dialihkan ke sini bermakna dia adalah idea utama yang pertama. Ingat ya, sebab dia perenggan pertama, dia idea utama yang pertama lah. Okey, kemudian kita lihat pula untuk menikmati kuih-muih yang disediakan oleh ibunya, Iskandar membancuh minuman untuk Imran. Jadi, bila yang di atas ini idea utama, yang bawah-bawah ni mestilah idea sampingan. Okey, jadi yang ini adalah idea sampingan yang pertama. Dia dah tulis kat ruangan yang ni. Ya. Kita tengok pula perenggan yang kedua. Okey, perenggan kedua, wah cepatnya kamu membancuh minuman. Mudahnya kamu menyediakan minuman panas ini. Awak tengok ayat yang pertama, wah cepatnya kamu membancuh minuman. Dan ayat ini ditulis dengan berwarna hitam dan telah ditulis juga pada ruangan ini. Baik, membancuh minuman dengan cepatnya, kemudian mudahnya kamu menyediakan minuman. Mudah bagi Iskandar untuk menyediakan minuman dan maklumat ni juga dah dihantar ke sini. Baik, sekarang kita nak kena isi perenggan yang berikutnya, perenggan yang ketiga dan perenggan yang keempat. Kita kena isi apa dia idea utama dalam ni. Tapi itulah kan buku aktiviti ni dia pelik sikit. Ayat dekat atas ni dia suruh cari kenal pasti idea keseluruhan. Tapi kenapa kat sini kita kena cari idea utama pula? Kenapa jadi macam ni? Tapi tak apa. Kita dah belajar. Cikgu percaya awak boleh buat. Okey, mari cikgu bantu awak. Baik, untuk perenggan yang ketiga dan keempat, ini ialah perenggan yang ketiga. Ya, dari sini hingga ke sini adalah perenggan yang ketiga. Perenggan yang keempat duduknya di sini. Di sini ialah perenggan yang keempat. Okey. Sekarang kita nak cari idea utama. Ingat ya, cikgu dah beritahu sebelum ni, kalau nak tulis idea utama ni, tak payah tulis panjang-panjang. Tulis pendek-pendek sahaja. Kalau boleh, tulis bermula dengan kata kerja transitif aktif. Ya, iaitu perkataan yang bermula dengan imbuhan me. Baik, kita nak tengok perenggan yang ketiga. Iskandar tersenyum. Yang ini bukan idea utama. Yang ini adalah sambungan daripada maksudnya dia macam korelasi lah ya. Korelasi ni apa dia kata?
macam penanda wacana jugalah, dia hubungkan di antara perenggan yang kedua dan perenggan yang ketiga, sebab di situ hanyalah tindak balas daripada perbuatan atau dialog di atas. Iskandar hanya tersenyum. Okey, yang ni bukan idea utama. Ingat, cikgu ada beritahu berlaku kekecualian dalam penulisan idea utama untuk satu-satu macam petikan-petikan yang tertentu ataupun teks-teks yang tertentu, ya. Baik, kita nak cari kata kerja. Kita cari selepas ayat ini, ya. Kemudian dia menceritakan bahawa dia menggunakan alat penapis air. Baik, ada dua kata kerja kat sini, menceritakan dengan menggunakan alat penapis air. Baik, sebenarnya di sinilah terletak idea utama. Tapi yang mana satu? Yang mana satu nak tulis ni, yang mana satu? Dia menceritakan bahawa dia menggunakan alat penapis air ke, ataupun menggunakan alat penapis air sahaja ke? Awak cuma pilih satu saja. Yang mana satu yang awak rasakan paling tepat. Takkan awak nak tulis panjang-panjang. Sebenarnya boleh je tulis panjang-panjang kalau muat, kan. Tapi tak payahlah, tulis pendek-pendek. Pendek-pendek je cukup, ya. Okey, pilih kata kerja yang mana yang awak rasa tepat, sama ada dia menceritakan bahawa dia menggunakan alat penapis air ke, ataupun nak menggunakan alat penapis air sahaja ke. Awak pilih yang mana satu kata kerja yang awak rasakan tepat, padat dan ringkas, tulis kat sini. Okey, jadi yang mana satu idea sampingan dia? Idea sampingan mana-mana sahaja selepas daripada ayat ini. Ya, selepas daripada ayat ini. Ya, ayat yang pertama ni. Mula daripada perkataan Iskandar ni hinggalah ke bawah sini, awak pilihlah idea sampingan satu sahaja. Tak payah banyak-banyak, tulis dengan ringkas, isikan di sini. Mungkin awak boleh tulis Iskandar juga memberitahu bahawa selain alat penapis air, mesin itu juga berfungsi untuk membekalkan air panas dan air sejuk. Okey, yang kedua boleh tulis juga minuman ini juga bebas daripada bakteria. Kedua-dua ini merupakan idea sampingan. Boleh pilih salah satu untuk diisi ke ruangan ini. Baik, seterusnya. Perenggan yang keempat. Perenggan yang keempat ini, okey. Tidak berbahaya, Imran. Yang ini adalah sambungan daripada sini. Dia tidak berkenaan. Tak payah tulis. Okey. Mula dari sini, penapis air ini mempunyai butang keselamatan pada... Baik, kat sekarang ni, awak pilihlah mana kata kerja yang sesuai. Kata kerja mana yang nak ditulis. Apakah kata kerja yang pertama yang awak jumpa kat sini? Daripada mula kata kerja itu, okey, pilih mana-mana kata kerja dari sini. Okey, dalam ayat yang pertama ni, mula dari kata kerjanya salin, kemudian tulis kat ruangan ni. Itulah idea utama. Idea sampingannya, selepas dari perkataan ayat ini sehingga ke bawah ni, awak boleh pilih mana-mana salah satu untuk jadikan idea sampingan. Cikgu tak kisah. Yang pentingnya, untuk yang idea utama ni, cikgu dah nyatakan. Ya, cikgu dah beritahu, cikgu harap awak faham. Baik, untuk idea keseluruhan. Sebenarnya, daripada atas sini, ya, daripada perenggan yang pertama ni sampailah perenggan keempat ni, sebenarnya dia cerita pasal apa? Dia nak cerita pasal apa sebenarnya? Okey? Nak tahu cerita, dia sebenarnya cerita pasal apa? Apa yang dia nak sampaikan tu? Awak tulis idea utama, idea keseluruhan tu di sini.
tulis di sini dengan perkataan yang ringkas, padat dan tepat. Tak payah nak tulis panjang-panjang. Awak boleh tulis idea keseluruhannya, okey, tentang apa? Tentang apa? Tulis saja kat sini dengan padat, ringkas dan tepat. Tak payah tulis panjang-panjang, ya. Awak boleh teliti balik daripada perenggan pertama, kedua, ketiga dan keempat ni ada satu je benda yang dia nak sampaikan. Apakah perkara itu? Okey, fikir-fikirkanlah. Baiklah, cikgu rasa cikgu rasa awak boleh buat ini dan cikgu dah bercakap dengan panjang lebar dan tak ada slide tunjuk selamat belajar lah, cikgu lupa tulis. Baiklah, cikgu rasa sekian dulu untuk slot kali ini sehingga kita bertemu lagi. Selamat belajar dan Assalamualaikum.